Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam 15 Celsius daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Cuaca pagi ni begitu tenang sekali, begitu nyaman sekali. Ya, dalam kedinginan suhu yang saya kira cukup best lah kan. Dah lama saya menginginkan cuaca sejuk Okey, sebentar. Saya bersama dengan Group MH 05 Januari bas 1. Sekarang ni pagi ni kita ada ziarah dalam Andalusia. Jom, jalan. Jadi grup besar saya kali ni seramai 42 orang plus one. Plus one tu kenapa? Sebab ada satu baby, infant kan. So far infant ni tak dikira dalam Anwar Ibrahim lah. Dah keluar dah nama Anwar Ibrahim. First time nama Anwar Ibrahim disebut. Ya, selama ni belum jadi PM tak sebut nama. Dah jadi PM nama tu keluar. Kan? Pandai dia mah. Dahsyat. Kedai-kedai semua pakai nama Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. So pagi ni kita ada ziarah dalam bersama dengan MH 05 Januari bas 1. Ya. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Memang nyaman tuan-tuan dalam kedinginan. Ya. Alright. Okey, ke kiri sikit. Kan? Ke kiri sikit ya. Baik. Baik tuan-tuan. Laluan untuk pergi masjid dan balik masjid adalah pintu 330. Belakang tadi ni 329, sana tu 330. Sebab tadi tu ada keren tadi tu, so kita ke tepi sikit lah. Tadi itulah laluan nak pergi balik hotel dengan nak pergi masjid. Tuan-tuan akan keluar di situlah nanti ya, di tengah-tengah tu lah ya. Laluan untuk masuk semayang pintu laki tu yang ada tiang-tiang putih tu, itu adalah King Fahad Gate namanya. Situlah untuk laki masuk. Dan untuk perempuan masuk sini. Ya, pintu 16 dekat Masjid Nabawi tu tulis. Ini perempuan, sana tu laki. Jangan silap pula. Kan? Kalau silap nanti dia halau, tak boleh masuk. So sini perempuan, sana tu laki. Adapun perempuan yang sini tidak boleh akses ke Raudah. Untuk akses ke Raudah adalah pintu sana, hujung mana? Pintu 25. Jadi untuk perempuan dia macam bagi stompok belah hujung sini, stompok belah hujung sini, itu je. Adapun yang bentuk T laki. T yang besar ni laki, perempuan hujung sini. Okey, boleh nampak? Okey. Itu tempat bagi wanita. Jadi nak keluar masjid, patah baliklah 330 untuk balik ke hotel apa semua. Ya. Jadi tolong aim dan juga tolong ingatlah kan dalam minda kita, nanti kita akan bawa pusing tuan-tuan. Kita akan bawa pusing Masjid Nabawi ni keseluruhannya. Jadi tuan-tuan akan nampaklah di manakah tempat lelaki nak masuk Raudah nanti malam. Di manakah tempat perempuan nak masuk Raudah nanti malam juga. Kan? Raudah perempuan. Ni saya cakap saya verbal dulu, nanti saya akan cantikkan dalam WhatsApp group. Raudah lelaki melalui nusuk handphone 4 pagi. Saya suruh buatan 4 pagi 7 hari bulan. Nanti pagi lah. Sehari ni 6 hari bulan, sehari malam 7 pagi, 4 pagi untuk lelaki nusuk. Dan 4.45 pagi juga 7 hari bulan nanti untuk perempuan punya Raudah Muassasah. Kan dia bertembung dengan perempuan. So tak ada masalah. Nanti 4.45 pagi saya akan tunjukkan di manakah lokasi untuk berkumpul bagi wanita. Ataupun nanti balik lah. Sehari balik pun saya akan tunjukkan di manakah lokasi tempat perempuan berkumpul untuk Raudah.
Jadi pagi untuk nusuk lelaki settle, pagi tu juga untuk muasasah, permit muasasah untuk perempuan. Esok juga 7 hari bulan, tengah hari pukul 11.30 untuk raudah lelaki muasasah pula. Kan? So besok ni 2 kali raudah untuk lelaki, dan esok juga 11 malam untuk raudah nusuk perempuan pula. Faham tak? So pagi laki perempuan, malam pun tengah hari laki, malam tu perempuan. So esok memang hari raudah. Kalau nak pergilah yang nusuk ni, kalau tak nak terpulang lah kan. Apapun, 1 kali raudah untuk muasasah memang dapat. Jadi tolong ingat, dalam minda manakah laluan untuk pintu masuk raudah tu nanti. Okay, saya tunjuk sekali ni, jadi tuan-tuan boleh ingat lah, dan nanti boleh pergilah berkelompok apa semua. Tuan-tuan yang mana laki ada nusuk melalui raudah nusuk ni, saya tak ada sebab saya dah apply, dah habis dah sebulan. Dia lepas sebulan baru boleh apply balik untuk handphone ni. Lepas sebulan. So dah habis permit saya. Jadi tuan-tuan yang laki nanti boleh berkumpul dan bergerak sama-sama lah kan, untuk pagi nanti. Yang perempuan tak apa, ada ustazah iring untuk permit muasasah. Adapun yang nusuk sendiri pergi nanti perempuan. Okey ya, jelas. Okey, jom. Sekarang ni saya nak bawa tuan-tuan menuju ke bahagian barat Masjid Nabawi. Yalah, jom. Bismillah. Okey, itu tadi taklimat berkaitan dengan aplikasi nusuk dan juga permit muassasah ya. Betul lah. Ala kulli hal, kita kena bagi penerangan secara detailnya berkaitan dengan lokasi para jemaah untuk berkumpul supaya jelas kan, dan juga tidak ada yang terlepas. Sebab kita kena ingat bahawa para jemaah datang ke sini ni bukan selalu kan. Jadi sudah pastinya kita nakkan jemaah all out untuk dapat masuk ke raudah khususnya, baik permit muasasah maupun permit nusuk daripada handphone masing-masing. Oleh demikian, kita cubalah sedaya upaya memberi penerangan yang jelas kan kepada semua para jemaah supaya tak terlepas ya waktu untuk aplikasi nusuk ni apa semua ya, raudah ni apa semua, insyaAllah. Baik tuan-tuan, inilah suasana terkini di Masjid An-Nabawi. Kalau lihat di bahagian barat ujung sana pun nampak gelap. Mungkin kalau kita terus ke sana tu, di bahagian badar apa semua kan nampak gelap. Allah Akbar, Allah Akbar. Inilah keindahan, inilah keistimewaan di bumi Madinah Al-Munawwarah ya. Okey, saya nak bagi para jemaah peluang untuk bersolat duha dulu kan. Nanti kita akan ceritakan sikit berkaitan dengan sejarahnya ya. Okey, kita nak bagi peluang untuk para jemaah sekalian bersolat duha dulu di sini kan. Jadi boleh masuk ke saya kan. Boleh, siapa yang boleh semayang lah. Jom, masuk. Okey, masuk. Okey, yang perempuan sini. Okey, yang lelaki depan. Ya Allah. Okey. Boleh? Cantik. Okey, yang perempuan, yang lelaki sini. Okey. Okey, yang lelaki depan, yang perempuan belakang. Okey. Solat duha 2 rakaat. Ya Allah, semayang. Ya.
Sembayang individu infradi. Okey, sembayang. Solat duha 2 rakaat. Yalah. Ya. DJ. Grup kau hilang. Apa dah? Grup kawan dah hilang. Grup kawan. Grup saya hilang. Tak ada masalah, follow saya. Jadi kau ikut awak boleh Boleh. Okey je, nak ambil uduk. Itu dia. Dekat tempat Di ambil uduk. Dah ambil dah. Dah ada. Tu yang tempat water cooler tu, belakang dia je tempat ambil uduk. Boleh ambil uduk je, silakan. Okey, laki depan. Laki depan, perempuan belakang. Ya. Solat duha 2 rakaat. Yalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, Allah, Allah. Ini ahli grup yang paling kecil lah. Ya. Oi. Dapat bagi umrah boh. Kan alhamdulillah. Dapat ziarah Nabi, dapat kat Masjid Nabawi ya. Okey, kita teruskan lagi kita punya ziarah. Di waktu pagi ni tenaga tengah banyak, kita kena jalan dulu kan. Halakah kita akan buat sagi last sekali kan, insyaAllah. Dah, jom. Okey. Kita ke Saqifah Bani Sa'idah. Yalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Banyak peziarah-peziarah daripada seluruh dunia membanjiri Madinah Al-Munawwarah pada hari ini. Dengan pelbagai halakah-halakah yang ada. Okey, yallah. Baik. Alah, segarnya rasa. Memang suka tuan-tuan . Saya memang suka musim sejuk kan, berbanding panas. Kalau musim panas terbakar rasa kan. Waktu-waktu macam ni kalau musim panas lah kan. Jadi musim sejuk ni memang selesa lah kan. Dia sejuk kan gitu, memang nyaman. Okey, baik. Okey. Lihat di belakang tuan-tuan, ini adalah semua hotel-hotel di bahagian utara. So ini Anwar Moving Peak dengan tuan-tuan ni adalah yang dipajak oleh tabung haji kan, musim haji kan. Yang asalnya Andalusia punya hotel pun belakang sana, Mawaddah Al-Wahhab, Mawaddah An-Nur kan. Kalau pernah datang lah umrah bersama Andalusia 2017-18 dulu kan, sanalah hotelnya. Okey, ini semua hotel 5 bintang di bahagian hadapan. Okey. Apa yang tuan lihat sekarang ni di bahagian
Masjid An-Nabawi ni adalah payung-payung yang merentasi, yang memayungi kan Masjid Nabawi ni. Keseluruhannya ada 250 buah ya. Kalau rajin kira lah kan. Kan tak payah kira, saya beritahu terus faktanya. 250 buah keseluruhannya. Nak tengok dia menguncup sebelum subuh. Kan nak tengok dia mengembang sebelum subuh, nak tengok dia menguncup sebelum maghrib. Ya, kalau nak tengok lah kan, selalu tengok viral dalam YouTube kan apa semua. Jadi kalau nak tengok dia menguncup, nanti sebelum maghrib bawa bekalan, bekailah bawah payung. Sekali dia menguncup, ambil gambar buat video kan. Okey. Ada 250 buah keseluruhannya. Dahulunya Masjid Nabawi ada tiang-tiang aja. Payung ni diinstal kemudian. Ya, 2003 ke bawah hanya ada tiang aja. Tahun 2003 itulah kan diinstal payung yang macam ini dibentuknya. Ini adalah patented hanya untuk Madinah sahaja ataupun Saudi saja. Tidak boleh orang copyright kan. Sebab tu payung ni tak ada kat dunia tempat lain. Hanya ada di Masjid Nabawi aja. Ya. Dan payung ini mampu menahan angin selaju 300 km sejam. Kan? Kalau ada angin ribut dengan ribut pasir, dia steady. Kan? Steady ya. Dan setakat ke hari ini, daripada sejak pasang sampai ke hari ini tak pernah ganti lagi. Bermakna ketahanan lah payung ni apa semua kan. Lazimnya dia akan basuh pada musim panas. Kan musim panas dia akan basuh ya. Okey, cerita pasal payung lah. Okey, baik. Ketika mana Nabi SAW dah meninggal dunia, dah wafat, maka ramailah di kalangan para sahabat-sahabat berkumpul dan berjumpa dengan kibar sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang agung, yang lagi besar tarafnya, yang lebih akrab dengan Nabi. Nabi dah wafat. So kita ni apa ceritanya kan? Kita sebagai pengikut Nabi, umat Islam ni, apa ceritanya? Siapa nak lead kami kan? Siapa nak lead kita ni? Maka ramai-ramailah bermesyuarat kan. Ada yang kata daripada Muhajirin, kami lah patutnya yang lead kaum semua. Apa pasal? Sebab Islam bermula daripada kami Muhajirin kan, 13 tahun dulu di Mekah. Kata Ansar pula yang berada di Madinah ni kan, Aus dan Khazraj yang disatukan oleh Rasulullah membentuk namanya Ansar. Kata Ansar, tidak, kami lah patut kan. Kalau kami tak terbantu kamu semua, kamu tak ada tempat kat sini, kamu berempat. Kan. So masing-masing nak gaduh lah. Wah, sikit punya hal nak perang lah, nak gaduh lah kan. Maka waktu tengah berbincang-bincang, Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab ketika itu selesai menguruskan jenazah Nabi. Nabi dia wafat pada waktu duha, waktu macam ni kan, waktu macam ni lah Rasulullah wafat. Selesai perkebumian Rasulullah apa semua, Abu Bakar dan juga Umar daripada depan rumah Nabi menuju ke mana? Menuju ke sini yang ada pepohonan daun di belakang tuan-tuan ni. Okey. Dahulunya sini satu tempat namanya Bani Sa'idah, satu perkampungan kecil. Maka dinamakan hari ini Saqifah Bani Sa'idah. Sebut Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. So di sini dia orang mesyuarat. Maka datanglah Umar dengan Abu Bakar. Tengok you rendah kat sini ni, apa kehal je Yop? Orang Perak punya kan. Apa kehal ya, bising-bising ni apa semua kan. Dia kata, tidak, kami sekarang ni sedang berbincang. Rasulullah dah wafat. Siapakah yang nak lead kami orang Islam ni? Maka masing-masing ada cadangan, nama sekian apa semua. Kata Abu Bakar, kalau gitu aku nak suggestkan, aku nak bagi cadangan. Siapa? Aku cadangkan Umar Al-Khattab menjadi khalifah kamu semua. Apa sebab? Sebab jelas pada hadis Nabi, kata Rasulullah, andai kata adalah Nabi lagi selepas aku, Umar lah orangnya. Ni ada sahih tuan-tuan. Kalau ada Nabi lagi selepas aku, kata Rasulullah, Umar lah orangnya. Kan. Kata Umar pula, sekejap, saya pun nak bagi cadangan juga. Ya, silakan. Saya cadangkan Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Sudah kan. Saling mencadangkan. Orang nak tahu juga apa sebab cadangkan Abu Bakar pula. Dua sebab pula. Tadi Abu Bakar satu sebab.
Ni dua sebab. Yang pertama, siapakah orang yang bersama-sama Nabi berhijrah dahulu? Allah Ta'ala pilih orang itu untuk teman Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan aku, kata Umar, bukan. Bukan kamu semua, bukan. Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq, kan? Bermakna sebagai orang yang paling close dengan Rasulullah. Satu. Yang kedua, siapakah orang yang last sekali menjadi imam subuh tadi? Kan? Nabi, tuan-tuan, Nabi bila dia sakit seminggu Nabi tak keluar rumah. Sebab demamnya Nabi ni luar biasa. Demam Nabi punya demam 2 kali ganda demam kita. Kita kalau demam berapa Celsius? 38, kan? Nabi 2 kali ganda. Oh, hampir 80 kan. Hampir 80 Celsius. Itu demam Nabi. Maka di penghujung nyawa Nabi demam teruk. Seminggu Nabi tak keluar rumah. Tak larat keluar. Nabi semayang kat rumah je. Tadilah subuh tadi yang terakhir ni, Nabi keluar, itulah last Nabi keluar. Berjumpa dengan para sahabat. Itu pun dipapah oleh sahabat untuk semayang subuh. Selama seminggu Nabi demam, Abu Bakar jadi imam. Sebagai orang yang paling rapat dengan Rasulullah, Abu Bakar jadi imam. Sebab apa? Sebab Nabi suruh, wahai Abu Bakar, kau jadi imam kepada mereka semua. Subuh tadi, bila Abu Bakar dah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Nabi keluar, kan? Nabi keluar, dengar dekat belakang ni, dia Rasulullah keluar. Bila Rasulullah dah betul-betul belakang Abu Bakar dia gostan ke belakang lah, kan? Nak bagi Nabi ke depan. Tapi Nabi tahan belakang Abu Bakar. Nabi tolak terus jadi imam. First time Nabi jadi makmum kepada umatnya. Selama ni kalau Nabi sihat, Nabi jadi imam. Nabi tak pernah jadi makmum lagi. Selama ni, inilah first time Nabi jadi makmum kepada Abu Bakar As-Siddiq jadi imam waktu tu. Jadi ini sebagai satu pengiktirafan pada Rasulullah, apa-apa jadi pada aku, Abu Bakar orangnya, ialah ke depan, gitu. Jadi dengan dalil yang sedemikian, orang lain pun semua sepakat lah, kan? Sahabat-sahabat lain pun setuju, betul, kan? Apa semua betul. Dan semua sekali telah membai'ah Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifah Islam yang pertama. Peristiwa itu berlaku di mana? Itu dia, tempat yang ada pokok-pokoknya lah, Saqifah Bani Sa'idah. Hari ni Saudi masih lagi menjaga Saqifah Bani Sa'idah ni tak ditebang, tak di apa, sebagai satu simbolik peristiwa yang cukup bersejarah dalam Islam, iaitu pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Islam yang pertama, kan? Walaupun asal tapak kita bijak ni sekarang kita bijak ni dalam bangunan, tuan-tuan, daripada hujung putih tu sampai lah bangunan ni bersambung asalnya. Tapi diorang robohkan untuk buat pembesaran Masjid Nabawi, kan? Sebab visi Masjid Nabawi ni nak mencapai, kalau hari ni, dulu setakat Masjid Nabawi bumbung dengan pagar keliling boleh menampung hampir 2 juta jemaah pada satu masa. Hari ni dengan visi 2030 Saudi, diorang nak membesarkan Masjid Nabawi. Di bahagian barat ni dah besar, dah settle. Sekarang ni di bahagian timur sana pun sedang dibangunkan lagi. Diorang nak mencapai hampir 6 juta jemaah pada satu masa. Sebab tu diorang sedang membuat renovation lah ni. So kita hari ni pun berpijak di bekas bangunan sebenarnya. Walaupun pembesaran itu giat dijalankan, tapi Saqifah Bani Sa'idah tidak dirobohkan, tidak diratakan, sebagai satu simbolik bahawa ini tempat yang paling bersejarah lah dalam Islam, ya. Baik, ada persoalan nak tanya? Ada nak tanya, kan? Nak tanya je, kan? Berkaitan dengan sejarah, insyaAllah saya selalu saya jawab lah. Okey, kalau tak ada, beratur kat sini, kita ambil gambar dari jauh lah, sebab ramai orang tu. Okey, beratur depan ni, kita ambil gambar membelakangkan Saqifah Bani Sa'idah. Yalah. Baik, selanjutnya kita nak bawa tuan-tuan menuju ke Masjid Awan. Bukan masjid di atas awan, bukan mambang di awan, bukan. Masjid Awan tu yang hujung tu, yang ada burung-burung tu, kan? Yalah, jom kita seselo. Bismillah. Yang warna kuning tu, okay, Masjid Awan.
Di samping itu, kalau tuan-tuan nak ambil gambar family-family, ambil lah gambar kan, tak salah kan. Kita slow-slow je kan, slow-slow je. Okay, jap, bagi wheelchair depan. Okay, jangan laju lagi daripada wheelchair. Okay, jalan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okay, itu tadi Saqifah Bani Sa'idah. Dan sekarang ni kita sedang menuju pula ke Masjid Al-Ghamamah ataupun Masjid Awan, ya. Di hujung sana kita slow-slow je berjalan, menikmati udara yang begitu nyaman sekali pada pagi ni dengan suhu sekitar 16 Celsius. Memang best tuan-tuan. Wah, memang best. Kan, umrah dan juga ziarah di musim sejuk memang terbaik kan. Kepada tuan-tuan, kalau teringin nak rasa suasana sejuk, umrah bulan 12, bulan 1, bulan 2. Ini 3 bulan umrah musim sejuk namanya kan. Ya. Tapi boleh lah terima kan. Tidaklah teruk sangat sejuknya. Kurang lebih macam aircon je lah ya. Dia kalau panas kita berkipas. Kan, kalau musim sejuk ni kita pakai mumpler je lah kan. Ikat mumpler, pakai jaket ke apa semua. Tapi musim sejuk memang best tuan-tuan. Memang tak dinapikan. Dah lama saya menantikan. Jangkanya bulan 12 hari tu kan, saya nak buat liputan tentang hujan apa semua. Ni pun saya doa tuan-tuan, hari 2 ni nak minta doa hujan lebat-lebat sikit. Kan, nak minta doa biar lebat-lebat sikit. Nanti saya buat rakaman untuk tuan-tuan kan. Hujan di bumi Madinah Al-Munawwarah ni nampak pun macam nak hujan, tapi entahlah kan, wallahualam. Tadi subuh sekitar 13 Celsius memang sejuk. Memang best ya, memang best umrah musim sejuk. Okey, yallah. La ilaha illallah. Ni asalan museum ni tak bila nak buka tak tahu ni kan, belum siap lagi ni. Hari ni matahari malu-malu nak keluar. Memang ditutup dengan awan. Seingat saya macam ini jugalah suasana masa saya belajar di Jordan dulu di Mu'tah University. Kan, mana geng-geng Mu'tah? Komen sikit. Kan. Member-member sepengkuliahan saya belajar dulu di Mu'tah University 2009-2013. Di waktu belajar macam inilah sejuknya, khususnya apabila menghampiri musim syita ya, di Jordan. Tapi sana makin lama makin sejuk dan makin sejuk, sehinggalah salji turun. Anginnya tuan-tuan. Angin tuan-tuan ni lah, tak dapat tengok dalam video ni kan, tapi ni angin menghembus ke muka saya. Memang best memang best. Tak boleh dengar deruan angin. Memang best Lama dah merindui tiupan angin yang sesejuk ini. Memang lama dah saya rindu. Rasanya dulu last bila masa lepas lah kan, bulan 2 bulan 3 tahun lepas lah. Allah Akbar, sedap ya. Sedap kan. Memang sedap tuan-tuan memang sedap, memang best tiupan-tiupan angin yang begitu nyaman sekali menghembus ke muka. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Memang best datang musim sejuk. Tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Kalau dah sebelum ini pernah datang Ramadan, musim panas tu kan, Ramadan ke apa semua, bulan 8, bulan 9 pun panas. Cuba-cubalah datang bulan 12, 1, 2 kan, merasai sendiri suasana yang begitu nyaman di Madinah Al-Munawwarah. Nampak ni geng-geng pekerja membeli roti, membeli
dal, membeli roti panas-panas, makan ramai-ramai. Allah. Makan yang paling best ni tuan-tuan, yang pertama sekali ialah makan peri. Itu best kan? Sebab apa? Sebab peri kan. Makan yang paling best, makan yang paling sedap adalah makan peri. Yang kedua, makan berjemaah. Seorang-seorang makan tak best kan? Oh nampak? Nampak kucing ni? Wah, kucing di musim sejuk ni. Allah Akbar kan. Kucing di musim sejuk. Allah. So hari ni adalah hari Jumaat. Maka ramailah yang sedang bersiap sedia, bersiap siaga. Polis pun nampak dah batang hidung orang, sebab nak buat kawalan apa semua awal, supaya dapat mengawal situasi para jemaah di hari Jumaat ya. Alhamdulillah. Dan di belah kanan tuan-tuan ni adalah ibu pejabat polis ya, bahagian keselamatan Menjana Bawi, bahagian tadbiran ke belakang sana tu yang polis tu, yang besar tu polis. Tapi sini pun saya nampak juga polis kalau masuk ni mungkin bahagian pentadbiran dia orang lah kot kan. Yang belakang muzium tu adalah polis yang 4 segi tu. Allah, maka ramailah sekarang ni yang mungkin daripada subuh tadi beriktikaf apa semua, dan menuju ke pulang ke hotel masing-masing. Okey, saya nampak tuan-tuan masuk Raudah ini dia. Raudah Nabi. Okey, baik, semua dah ada. Baik, saya nak ajak tuan-tuan masuk ke Raudah. Ni dia Raudah. Okey ya. Ni adalah gambaran Raudah. Okey, perhati elok Baik. Ini adalah mimbar Nabi. Yang ini pula adalah rumah Nabi merangkap makam Nabi. Okey. Rumah Nabi merangkap makam Nabi. Depan sikit. Okey, depan sikit. So kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Hadis Imam Bukhari. Antara mimbar aku dengan rumah aku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Ini yang dikatakan sebagai Raudah ni ya. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan besok dapat masuk ke Raudah, pastikan jangan terkeluar daripada mimbar ni kan sembahyang. Jangan sembahyang kat sini, sebab sini bukan Raudah. Sini. Ni. Ini bukan Raudah. Raudah di sini. Mesti sebelah mimbar. Dan sembahyanglah di area sini. Ini adalah mihrab Nabi, mihrab An-Nabawi. So antara mimbar dengan rumah Nabi adalah Raudah. Okey. Cara masuk ke Raudah sekarang ini, yang pertama sekali batu, yang keduanya tunjuk permit, yang ketiganya tuan-tuan akan dikumpulkan dulu di luar masjid. Dah kumpul ramai-ramai, dah bila dapat queue masuk, baru masuk ramai-ramai. Dah masuk, orang semua berlari ni, berlari masuk kan. Sebab apa? Sebab orang nak kejar Raudah. Ada orang dia masuk semayang bukan Raudah rupanya, sebab kapet hijau. Raudah ke bukan Raudah ke, kapetnya hijau. Pastikan ilmu tu betul. Mimbar ke rumah Nabi. Okey, 4 segi itulah Raudah. Kalau yang terlebih bukan Raudah, walaupun ada orang semayang, itu bukan Raudah. Tadi rugilah tuan-tuan kan. Rugilah. Jadi pastikan ilmu tu benar. Dan tuan-tuan kena pastikan betul. Aku masuk
betul raudah ni. Rumah Nabi tu mimbar, betul ni raudah semayang. Ya. Jadi kalau boleh gunakanlah ilmu tadi tu, ya. Baik. Apa yang nak tuan-tuan buat dalam raudah ni kalau masuk? Kan. Apa nak buat? Masa diberikan kurang lebih dalam 10 minit aja. Yang pertama, solat tahiyatul masjid. Hormat masjid dulu. Yang kedua, semayang solat sunat taubat. Yang ketiga, solat sunat hajat. Lepas habis hajat ada masa lagi, taubat semula. Lepas taubat, hajat semula. Lepas tu taubat lagi, hajat lagi, taubat, hajat, taubat, hajat. Sampailah tuan-tuan dihalau keluar kan. Sampailah dihalau keluar lah. Ya. Jadi selagi ada masa itu je buat. Nak doa ke, nak apa ke, nak mohon pada Allah, doa ketika mana sujud. Bukannya bila habis sembahyang Allah gitu lah. Nanti dia tengok angkat tangan, dia halau keluar. Sebab apa? Sebab masa tu. Bila sujud tu, lama-lama sujud. Dalam sujudlah kita berdoa. Okey, itulah benda yang tuan-tuan perlu lakukan apabila dapat masuk raudah tu nanti. So setiap kita dapat 2 kali raudah. Ni memang rezeki untuk Andalusia punya jemaah. Satu raudah muassasah, satu raudah nusuk. Okey, jangan tinggal, jangan tertinggal lah. Kan? Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak ambil gambar dalam raudah. Silakan. Okey, ambil gambar. Ambil gambar. Nampak sikit dinding. Gambar dalam gambar. Gambar dalam gambar. Berapa jauh ke belakang tu, 2 tiang tu? Mana? Itu daripada sini ke sini, lepas tu ke belakang ni. Kurang lebih dalam 30 meter je kan. Tak jauh. Ke belakang ni 2. Sama juga. Okey. Belakang pun disukat dengan rumah Nabi. Ya. Okey, baik. Okey, rapat. Masuk. Okey, selesai kita di raudah. Kita nak menuju ke Masjid Awan. Jom. Masjid Mambang di Awan. Mambang di Awan tu di Perak di Kampor. Kalau dalam kita 7 hari bulan tu bilang malam ni kan? Kalau 7 hari bulan yang 7 hari bulan tengah malam. 10 malam. Esok lah. Hari ni 6 hari bulan. Esok 7. Malam minggu betul. Malam minggu. Sabtu dan Ahad. Betul lah. Okay, nampak ni kucing ni. Allah. Lapar dia ya. La haula wala quwata illa billah. Oh, ramai. ramai. Kita parking sini lah. Okey, jom. Baik, alhamdulillah. Yang duduk boleh duduk, yang diri-dirilah ya. Okey, baik. Tengok di belakang tuan-tuan. Belah belakang ni yang ada burung banyak bertenggek atas bumbung ni. Ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa? Al-Ghamamah. Masjid Awan namanya. Okey. Kenapa dinamakan sebagai Masjid Awan? Ketika mana Nabi SAW datang ke sini, waktu tu adalah hari raya Aidul Fitri. Nabi memberikan khutbah hari raya di sini. Ketika itu ada seketul awan di langit. Kan, seketul dia. Kan. Seketul awan yang melindungi Nabi daripada panas matahari ketika itu. Kan. Maka disempurnakan peristiwa itu dinamakan sebagai Masjid Awan. Okey, peristiwa awan yang menutup Nabi ketika mana memberi khutbah hari raya Aidil Fitri. Ketika itu tak ada masjid. Zaman Nabi waktu tu tak ada masjid, tanah lapang aja. Ya, yang membina masjid ini sebagai satu kenangan kepada peristiwa Nabi itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dialah orang yang membina masjid ni mula-mula. Kemudian dirobohkan dan direnovate semula oleh Raja Fahad ketika mana era dia 1414. Kan? Waktu itulah dia renovate balik dan hinggalah ke hari ini kekal bentuknya sebegini.
Namun hari ini sudah tak digunakan lagi sebagai satu kenangan sahaja kerana Masjid Nabawi lebih hampir pada tuan-tuan kan. Ya. Jadi boleh tak kita mindsetkan dalam minda kita dulu. Ni semua rumah-rumah ni, rumah-rumah sahabat-sahabat Nabi, rumah kan, banyak rumah apa semua kan. Daripada sini nak pergi ke Masjid Nabawi pun mungkin jauh kan. Gitu. Jadi dulu-dululah bila Raja Fahad punya era, dia membesarkan Masjid Nabawi sehingga 540,000 square feet persegi. Dia robohkan semua rumah-rumah yang ada keliling ni, dia berikan papasan kepada semua orang Saudi ketika itu, dan meninggalkan Masjid Al-Ghamamah ni sebagai satu monumen yang tempat untuk diingati lah kan. Kalau ikutkan boleh jadi roboh, tak guna pun kan, apa semua tak guna, baik roboh, buat sembahyang apa semua. Tapi memandangkan rumah Nabi ke belakang sedikit, maka belah sini ni tak diusik lah kan, tak diusik. Okay, baik. Itu adalah Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan. Yang tengah tu pula, yang ada satu tiang menara dan satu kubah itu, yang ada burung-burung bertenggek itu adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masjid Abu Bakar ya. Masjid Abu Bakar ni, kenapa nama sampai Masjid Abu Bakar? Kerana di era Rasulullah telah melantik beberapa sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, yang ilmunya mantap untuk membantu Nabi menyebarkan agama Islam, memberikan kuliah-kuliah, melantik mereka ini sebagai pengkuliah Nabi lah kan, untuk memberikan syarahan-syarahan agama, mengajar orang-orang di Madinah tentang ilmu agama. Maka Nabi telah assignkan Abu Bakar untuk mengajar kepada kabilah yang ada di situ ketika itu. Maka juga dibangunkan masjid itu ketika mana era Umar bin Abdul Aziz mengambil sepenuh peristiwa Abu Bakar memang mengajar mereka itu di situ, dan akhirnya direnovate semula oleh Raja Fahad juga. Pun hari ini sudah tidak digunakan lagi. Okey. Dan di sebelah kanan tuan-tuan pula, masjid warna putih, kubah warna kelabu kan, dia punya menara kelabu tu ya. Itu adalah Masjid Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Okay. Masjid Ali bin Abi Talib. Kenapa nama Masjid Ali? Sama juga macam peristiwa Abu Bakar. Di situlah Nabi menghantar Ali untuk mengajar ilmu agama kepada kabilah yang ada di situ ketika era Nabi. Dan maka juga dibangunkan masjid itu di era Umar bin Abdul Aziz, dan juga direnovate semula ketika mana Raja Fahad. Maka tiga masjid ini berhampiran ya. Dan ketika mana era Raja Fahad, tiga-tiga masjid ada solat Jumaat. Sana ada imam, sana ada imam, sana ada imam. Ada imam solat Jumaat masing-masing. Sebab dalam fatwa di Saudi, walaupun masjid itu sebelah-sebelah, boleh buat dua Jumaat, tak ada masalah. Sebab yang membataskan adalah jalan. Maka dahulunya ada jalan ni. Dahulu tak ada hotel, ada jalan raya ke sana. Ada jalan raya ke sana. Maka jalan itulah sebagai pembatas qaryah. Beza dengan kita di Malaysia. Qaryah itu mestilah ada berapa ribu penduduk kan. Mesti kampung sebelah dipisahkan dengan sungai. Itu mazhab Syafi'i. Adapun di sini tak. Yang membezakan adalah jalan raya je. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, bandar 1000 masjid. Itu gelaran kepada Kahirah. Kahirah Mesir, gelaran dia adalah bandar 1000 masjid. Sebab memang ada 1000 lebih pun masjid. Masjid sebelah-sebelah je. Punya besar masjid. Sebelah. Masjid Imam Syafi'i, Masjid Imam Malik. Sebelah-sebelah. Kan? Ramai. Kahirah aja kan. Mesir, waktu saya pergi Mesir dulu kan. Kahirah tu saja penduduk dia hampir 45 juta. Lebih ramai daripada Malaysia. Kahirah aja, belum Mesir semua sekali. Bermakna memang ramai lah. Sebab tu kalau sebelah ni azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sahut-sahut kan. Begitu jugalah yang berlaku di mana? Di Istanbul lah. Di Istanbul. Di Istanbul lah. Di Istanbul, yang mana pernah pergi ke Hagia Sophia kan? Pernah pergi tak? Istanbul, Hagia Sophia. Sebelah dia adalah Blue Mosque kan? Masjid biru. Ataupun namanya Masjid Sulaiman kan?
saling sahut menyahut. Kan belum mas tu dengan Hagia Sophia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Kan. Dan di era Georgian ini, Hagia Sophia telah ditukar pula menjadi masjid. Daripada asalnya muzium saja, dahulunya masjid, dahulunya gereja. Kalau cerita kat Istanbul lah, Hagia Sophia tu asalnya adalah gereja. Di era Byzantine, Rom Timur, di era itu Maharaja Konstantin dialah yang bertanggungjawab membina gereja Hagia Sophia. Di era itu Muhammad Al-Fatih telah berjaya untuk menakluk Istanbul, kan? Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang dalam kalam Nabi bahawa Konstantinopel bakal dibuka. Inilah orangnya yang menjadi orang dalam hadis Nabi, iaitu Muhammad Al-Fatih. Kalau ikutkan Muhammad Al-Fatih ni, dia adalah sultan di Turki yang kelima. Bapa dia Murad II, Murad II. Anak dia Muhammad namanya. Al-Fatih tu ialah pembuka. Pembuka kepada apa? Pembuka kepada Konstantinopel tadi tu. Kan? Maka bila dia dapat jajah saja Konstantinopel, pertama sekali apa dia buat? Nak membina masjid sebagai satu gagasan Islam. Macam Nabi buat lah. Nabi datang ke Madinah, pertama sekali Nabi buat apa dia? Membina Masjid Quba. Sebab masjid ini simbolik bahawa Islam dah menapak di sini. Kan? Itu dia. Maka bila Muhammad Al-Fatih dapat berjaya menawan Konstantinopel, perkara pertama nak buat adalah bina masjid. Tapi waktu tu tanah mungkin kurang apa semua. Tengok ada satu gereja. Kan? Punya besar gereja. Maka dia pun pergi ke gereja tu. Geng-geng Kristian semua takut ni, kan? Takut. Semua bersembunyi dalam gereja. Takutlah Muhammad Al-Fatih bunuh, kan? Sebab memang itu pun yang Kristian buat. Orang Kristian kalau dapat jajah satu tempat, kau masuk Kristian, kalau tak aku bunuh. Itu je. Masuk Kristian ke mati bunuh. Ramailah masuk Kristian. Itu yang berlaku di Filipina, betul tak? Kan, mana orang Filipina? Kan? Itu yang berlaku di Filipina, penjajahan itu dia. Asalnya apa nama Filipina? Fi Amanillah, kan? Asal nama tu. Jadilah kepada Filipina. Kan? Ceritalah sejarah. Maka sama juga macam Hagia Sophia, ramai orang takut bila Muhammad Al-Fatih pergi ke gereja sahaja. Mana paderi yang paling besar sekali? Kata Muhammad Al-Fatih, saya tuanku. Sebab saya dikunci, kan? Kunci Hagia Sophia, better punya, kan? Ini sekarang ni, gereja ni aku punya. Korang nak semayang, boleh semayang, tapi gereja ni aku punya, kata Muhammad Al-Fatih, kan? Maka perkara pertama sekali ialah dia buat solat Jumaat. Sebab dia dapat menawan Konstantinopel itu pada hari Jumaat. Kan? Maka apa pula yang berlaku? Saya kira kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kan? Nanti sambung cerita tu. Banyak cerita, kan? Nanti sambung cerita Muhammad Al-Fatih tu. Okey, baik ah. Okey. Masjid Al-Ramamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Talib. Okey, baik, beratur. Kita ambil gambar. Yalah. Kan? Yalah. Betul. Okey, sekarang ni saya nak ajak tuan-tuan pula menuju ke Kubah Hijau Nabi, ya. Yalah, jom. Okey, U-turn. U-turn. Okey, baik. Okey, tadi cerita Muhammad Al-Fatih kita tak habiskan kerana nak memberi laluan banyak di tempat nak pergi ni, kan? Hari ni hari Jumaat, kan? Banyak sangat cerita, nanti takut tak boleh nak dihabiskan ziarah pagi ni. Jadi lebih baik kita tumpukan dulu ziarah, nanti cerita kita sambung kemudian dalam bas, ya. Okey, sekarang ni saya nak bawa jemaah pula menuju ke Kubah Hijau, ya. So ini adalah momen yang paling muncak sekali dalam ziarah dalam, iaitu lambaian salam di Kubah Hijau, di bahagian luar. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesejukan pada pagi ini yang begitu nyaman sekali, begitu best sekali. Saya harapkan tuan-tuan yang berada, yang sedang melihat video saya ini berada di sini ketika ini, kan?
Jadi tenangkan Kak Azaman, tenangkan impian. Mudah-mudahan saya doakan siapa yang tengok video saya pada hari ini dapat menjejakkan kaki di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana saya sekarang ini melangkah di perkarangan luar Masjid An-Nabawi ini, ya. Amin kan tuan-tuan. Mudah-mudahan di hari Jumaat yang barakah, harinya Jumaat barakah ini, kita doakan agar semua yang menyaksikan video saya pada hari ini dapat menjejakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawwarah, ya. Bertuah seperti mana bertuahnya kucing ini kan. Kucing ni berlega-lega kat Masjid Nabawi, wah kan. Allah kan, seronok jadi kucing. Seronok jadi kucing. Allah. Satu je antara yang best mesti sejuk ni antaranya adalah jalan-jalan begini tak penat kan. Dia seronok aja kan. Dia nyaman aja. Penat itu kurang lah kan berbanding pada musim panas. Bila musim panas ni panas tuan-tuan. Waktu macam ini dah pukul 9 pagi ni terbakar saya. Ya, bila musim sejuk dia nyaman. Dia rasa sedap. Jalan pun santai-santai sambil kita menikmati pemandangan Masjid Nabawi dan juga payung-payung yang ada ni. Ustaz ni museum belakang yang bingung tu. Untuk museum ni ada masa dia buka kan. Bulan 1 ni saya tak pasti nak kena tengok balik. Sebab dia nak masuk tu macam ada bayarannya. Ya. Nanti kita semak. Kalau dia buka saya khabar. Kan. Dalam tu ada juga monumen-monumen Quran-Quran lama. Kan, sejarah Masjid Nabawi lah khususnya. Kan. Apa semua. Kan. Mana tempat uduk sini sebenarnya? Uduk belakang ni Ni water cooler ni. Belakang ni tempat uduk. Tu tempat uduk. Sama juga kan. Yang ini bukan air zam-zam ya. Yang ini bukan air zam-zam. Yang ini air biasa. Okey. Di Madinah air zam-zam mestilah dalam tank dalam Masjid Nabawi tu. Itu air zam-zam. Yang luar ni air biasa, bukan air zam-zam. Bukan. Bukan. Kan. Jangan salah pula kan. Nak minum boleh minum. Jangan kata bukan air zam-zam, buang. Minum lah kan. Cerita dia bukan air zam-zam. Air zam-zam di Madinah dalam Masjid Nabawi je. Dalam tong. Itu air zam-zam. Kalau di Mekah ada part water cooler di bahagian luar, dia tulis Zam-Zam for drinking only. Itu Zam-Zam. Dekat luar pun, dekat Masjidil Haram. Sini tak. Sini semua luar-luar ni adalah air water cooler je, bukan air Zam-Zam. Ya. Yalah, jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya perasan macam jalan di depan itu macam ditutup untuk cross ke Kubah Hijau. Kita kena lalu belah luar, bermakna kita tak ada kesempatan nak ambil gambar. Yang ada di sini saja, kita ambil alih Indonesia punya kawasan. Okey, baik. Rapat lagi. Rapat. Cantik. Rapat lagi.
Okey. Dengan kadar segera kita ambil gambar dulu. Saya cerita kemudian sebab takut tak ada polis kan. Ambil gambar. Ambil gambar lu. Yalah. Okey, masuk. Ya, wheelchair. Okey, depan. Yalah. Lerah. Baik. Kejap. Saya bagi masa nanti tuan-tuan 5 minit untuk ambil gambar sendiri. Nak cerita dulu. Okey ya. Okey, baik. Kubah hijau di belakang tuan-tuan ini adalah tempat di mana di situlah rumah Nabi dan juga kubur Nabi sekarang. Kan? Nabi memang berada di bawah itu. Memang adalah di bawah tanah ni. Kan? Memang adalah Nabi. Tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang confirm jasadnya di situ melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kubur Nabi Musa berada di Bukit Merah, bukan Little Resort, Bukit Merah dekat Jericho sana kan, itu belum tentu kubur dia. Walaupun Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud berada di Jerusalem, kubur dia kan, Solomon tomb, David tomb yang berada di Jerusalem, belum tentu kubur dia. Belum tentu yang kubur Nabi Syuaib AS yang berada di Jordan, itu memang kubur dia, belum tahu. Sebab tak ada rekod. No record at all kan. Yang ada hanyalah ini sebagai satu monumen aja, tinggalan aja. Ya. Tapi yang pasti, artis kita hari ni yang pasti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kubur dia lah kan. Tak ada dakwa-dakwi lagi. Okey. Maka jom kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Ya. Boleh tengok kubah hijau? Boleh tengok semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makanya tuan-tuan, di situlah Nabi dimakamkan. Di sebelahnya adalah kubur Abu Bakar As-Siddiq dan sebelahnya pula adalah kubur Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan ada satu kubur kosong. Untuk siapa? Untuk saya lah. Ada yang rasa gitu kan. Untuk saya lah Ustaz. Satu lagi kosong itu adalah untuk Nabi Isa alaihissalam. Okey. Kalau kita lihat, Nabi wafat pada usia 63 tahun. Kan? Siapa 63 sini? Siapa yang lebih 63? Okey. Bermakna Nabi pun 63, yang lebih kat sini 63 subsidi. Kan? Subsidi tu. Kan subsidi. Sebab Nabi 63. Boleh bayang tuan-tuan? Nabi 63 je. Bayar-bayar ayahanda bonda kita dah habis dah. Kan? Dah menuju Allah dah. Tapi kalau ada kat sini 70, 80 kan. Bermakna rezeki usia panjang. Itu cerita dia kan. Nabi wafat umur 63. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat pada usia 63 tahun. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun. So 63. Nak menunjukkan bahawa apa? 63 ni parah, limit. Kan? Lebih tu memang subsidi betul. So perhatikan pada usia tuan-tuan. Kenapa umur ni begitu ringkas sekali kan? 63 ni bagi saya tak terlalu lama untuk meninggal dunia kan. 63 ni kira muda lagi. Sebab lazimnya umur kita ni 97, 96 masih hidup lagi. Sekali nak kan? Lebih. Okey, bermakna masih ada lagi yang hidup. Sampai 100 tahun pun ada. Tapi Nabi 63. Sebab apa? Tugas Nabi dah selesai. Nabi diutuskan menjadi Nabi, ditabalkan menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Selama 23 tahun, 40 tambah 23, 63. 23 tahun kerja dakwah Nabi.
Habis kerja dakwah Nabi, Nabi pun diangkat ke langit balik. Bermakna Nabi diutuskan ada purpose, ada tujuan. So kita hari ni apa tujuan kita? Tak tanya tu. Apa tujuan aku hidup? Kan? Adakah aku hidup untuk makan? Makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Adakah aku hidup untuk apa? Kan? Jadi kena cari arah tujuan untuk kehidupan. Nabi dah habis tujuan dia, Nabi diangkat jumpa Allah. So kita pun samalah. Kita, tujuan kita hidup apa dia? Ubudullah. Apa tujuan kita hidup? Untuk menyembah Allah. Itu je. Allah cipta, tuan-tuan, cipta saya untuk sembah Allah. Itu je. Ada pun kerja-kerja lain, jadi mutawif apa semua ni part time je dalam kehidupan dalam dunia ni. Tapi tujuan utama adalah sembah dia. Tiba-tiba ada manusia yang kufur, ada manusia sembah batu, ada manusia sembah alam semesta dan sebagainya. Mereka ini bakal dihumban besok oleh Allah dalam api neraka. Sebab apa? Sebab tak mencapai tujuan maksud hidup tu. Tujuan kita adalah untuk menyembah Allah. Andai kata kita faham kita punya tujuan sebagai hamba Allah ni untuk menyembah dia, beres. Tuan-tuan akan berjaya dalam hidup. Kan? Berjaya hidup bukan dapat PhD, no. Berjaya hidup bukan jadi profesor, no. Berjaya hidup bukan jadi jutawan fakir, bukan. Jutawan fakir. Jutawan fakir pula kan. Bukan jadi seorang jutawan untuk berjaya dalam hidup, no. Berjaya dalam hidup apa kata Allah? Kan Allah kata pada Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu poin pertama. Yang hidup pasti mati. Allah sebut dalam Quran. Wa man tawaffawna ujuraka yaumil qiyamah wa man zuhzi'a 'anil nar wa qudkhilal jannah faqad faz. Sesungguhnya kata Allah, semua amal kebaikan kita pada hari ini buat di dunia ini akan diberikan ganjarannya besok di hari akhirat. Jangan nak harap apa dalam dunia ni kan. Kenapa aku sembah Allah tapi aku ni masih lagi miskin? Kenapa aku sembah Allah aku tak kaya pun kan? Kenapa aku sembah Allah tak ada apa-apa? Contoh gitulah. Sebab apa? Allah tangguhkan dulu pahala tuan-tuan besok yaumul qiyamah. Besok dah mati di akhirat tengok, oh kaya betul kan? Sebab apa? Inilah dia pahala yang kami kumpulkan untuk kamu. Sebab apa? Taat kamu dalam dunia besok, dalam dunia hari tu kan? Makanya kata Allah, semua pahala kita akan diberi pada hari akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar. Okey, ini paling pokok dia. Barang siapa yang terselamat daripada api neraka, wa udkhilul jannah, dan masuk syurga, faqad faz, kata Allah, maka dialah orang yang berjaya. Definisi berjaya kita tuan-tuan adalah masuk syurga dan terhindar api neraka. Itulah orang yang berjaya. Bukan orang berjaya ni orang yang hebat di dunia ini dengan pelbagai gelaran. Bukan orang tu jutawan, bukan orang tu hebat akademik, no. Tapi dia adalah orang yang masuk syurga, bebas api neraka. Itulah orang yang berjaya kata Allah. Allah tutup ayat Quran tadi dengan apa? Wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Sedarlah wahai manusia kata Allah, sesungguhnya hidup di dunia ini mata'ul ghurur, tipu daya yang nyata. Hidup di dunia ni tuan-tuan, tipu daya je. Tipu daya. Harta, pangkat, darjat, anak pinak, isteri, suami kan, ini semua adalah tipu daya kalau sekiranya mereka itu tak membawa kita ke dalam syurga. Jadi pastikan tuan-tuan, ada suami, jadi suami yang soleh untuk isteri dan juga anak-anak. Ada isteri, jadi isteri yang solehah untuk suami dan juga anak-anak. Jadi anak yang taat kepada mak ayah. Dan semua sekali mestilah taat kepada Allah Ta'ala yang Esa. Barulah kamu masuk syurga dan kamu termasuk dalam golongan faz, iaitu berjaya. Okey ya. Okey, baik. So sekarang ni saya bagi masa tuan-tuan 2-3 minit ambil gambar family ke nak ambil gambar buah hijau ni, sebab depan sana tu tutup tuan-tuan tak boleh masuk. So kita kena keluar bahagian pagar. Nak ambil gambar tak boleh. So nak ambil gambar kat sini lah tuan-tuan. Ambil gambar 2-3 minit. Lepas ni kita akan pergi ke hujung sana, perkuburan Baqi' insya-Allah. Okey, ambil gambar. Sila. Okey, baik. Nampaknya untuk edisi hari ni kita tak boleh nak cross ke Baqi' Al-Gharqad.
Sebab hari ni hari Jumaat, dia orang dah tutup pagar di bahagian hadapan kubah hijau ni. Jemaah-jemaah kita tak boleh nak cross ke sana. Maka kita terpaksa patah balik di sebelah sini ya. Tak apalah kan, nanti kita ada masa kita akan buat pula ziarah untuk ke Baqi' Al-Gharqad. Cuma yang paling mustahak adalah kita nak terangkan tempat untuk para jemaah berkumpul, khususnya bagi jemaah lelaki dan juga perempuan untuk masuk Raudah. Kan, untuk masuk ke Raudah. Tempat berkumpul tu, checkpoint. Kan itu yang paling mustahak. Ya. Bila jemaah tahu, senanglah ya. Okey, ini daripada mana ni? Banyak jemaah-jemaah kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Pada Indonesia ya. Merah putih. Baik, dan itulah tadi kurang lebih kita punya ziarah-ziarah sekitar Masjid Nabawi. Hari ni adalah hari Jumaat. Ada part yang boleh sampai, ada part yang nampak macam tak boleh. Jadi terpaksa kita akurlah dengan pengurusan. Dan kita patah balik semula ke hotel, InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah kita ada lagi berbagai program yang kita akan rangka, yang kita akan buat, seperti mana jalan tambahan apa semua di bumi Madinah Al-Munawwarah ini. Kan jemaah pun memang ramai yang bertanya tadi bila nak buat jalan-jalan apa nama, pusing Madinah kan, Jalan Rasul, pergi ke Bukit Bagnet dan sebagainya. InsyaAllah kita akan update dari masa ke semasa. Terima kasih tuan-tuan sekali lagi kerana menonton di IC Share YouTube channel Umrah anda. Stay tune bersama saya. Jumpa pada video yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam Jumaat penuh barakah dari bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.